Ha. Tapi internet saya tak ni. Saya pakai Video ada. Okey. Dah? Boleh nak kat situ tu video. Abang nampak. Kalau yang ni tak ada okey kot ni. So saya duduk belakang tu kalau tak kewangan lagi sekali nak bagi kewangan dulu. Kewangan dia. Sini boleh lah just Azad. Ya, betul. Lepas tu nanti tukar tempat, okay? Okay, hi, good morning. Good morning. So, welcome to semester 1, session 2020-2021. So, you will be doing your MBA project this semester. I believe you already formed groups, so you have already members for your group already. So we feel that before you begin with your MBA project, it is very necessary for us to give you some taklimat on this MBA project. How do you go about doing it? What are the requirements and so forth? Okay. I'm sure that some of the groups already have thought of what they want to do for this semester for the MBA project. And you know, the requirements, I believe Encik Aizat has already given you some handouts regarding the MBA project, how many members should be in a group and so forth. Okay, so I think I will pass it to Encik Aizat because he is the expert for this MBA project. He has been doing it over the semesters and he knows every corner of the MBA projects. So, but before that, let me introduce you to two of the members that are with me, who are with me today. Here we have Dr. Roslan. I'm sure some of you have already taken his class, okay? And he is a person that will help us when it comes to iStar. And we have here Encik Aizat. I'm sure all of you know him already. Kalau yang tak tahu lagi tu, I think this is the best time for you to get to know him, okay? Because he will be helping you a lot. And most of the students in the past very comfortable talking to him rather than to me or to Dr. Roslan. Okay, so I'll pass this talk to Encik Aizat. He will explain everything to you regarding this MBA project. Okay, thank you for attending this session. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk makluman terdapat kekeliruan sikit yang mana saya perlu bagi tahu. Nama saya Aizuddin, ya. Dan orang panggil saya Aizat. Jadi saya takut orang confuse siapa Aizuddin dan siapa Aizat. Dua nama tu adalah saya, orang yang sama. Cumanya Dr. Azuddin tu lain pula. Okey, ingat ya. Saya harap tak ada pelajar yang confuse tentang itu. Okey, kita pergi terus kepada perincian tentang projek MBA. Okey, dalam masa terdekat nanti saya akan berikan apa yang saya terangkan di sini. Saya juga akan emailkan kepada setiap dalam grup tu lah, dalam email yang saya bagi tempoh hari.
Cumanya saya ada email, kalau semua pelajar sedia maklum yang terima email saya ada minta setiap ketua kumpulan ataupun setiausaha kumpulan untuk memberikan saya details yang saya perlukan untuk saya kumpulkan. Jadi saya akan wujudkan satu grup WhatsApp yang mana grup berkenaan saya hanya akan menjemput ketua dan setiausaha sahaja. Selain itu juga saya akan menjemput Dr. Rashidah, Dr. Wan Hilwani selaku ketua program, Dr. Roslan sebagai kita punya penasihat AISTA, mungkin juga staf-staf saya seperti bahagian kewangan dan juga Puan Ain yang akan membantu saya. Apa ni? Mana ni? Okey, untuk projek pembentangan MBA projek, kita semua sedia maklum tarikhnya adalah pada 13 Februari. Walau bagaimanapun tarikh berkenaan adalah tahun baru Cina. Kami pihak GSB akan teliti semula tarikh yang baru untuk pembentangan projek berkenaan. Okey, kita terus pergi kepada projek MBA. Okey, setakat ni sudah ada 5 kumpulan yang telah berikan pemakluman tentang kumpulan mereka kepada saya. Mohon juga untuk pada kumpulan yang belum berikan, emailkan kepada saya dan CC-kan kepada pembantu saya, Nur Ain. Saya ada maklumkan dalam email berkenaan. Okey, untuk bilangan ahli, kita minimumkan 8 orang sahaja dan kita letak 12 orang maksimum. Kalau boleh jangan kurang, jangan terlebih. Kalau boleh kita tak nak ada konflik antara pelajar yang mana kumpulan tu dah 12 orang, bila diorang ada percakaran dalam grup, mereka bahagi 2 dan seterusnya bahagi lagi kepada 3 dan 4. Kalau boleh perkara seperti itu saya tak nak terjadi, yang mana pernah terjadi pada semester-semester sebelum ini. Okey. Dan berkenaan dengan cadangan penyelia, kami membenarkan kepada grup masing-masing untuk mencari penyelia masing-masing. Namun sekiranya ada grup yang tidak lagi mempunyai penyelia, pihak UKM DSB kami akan membantu grup berkenaan mencari pensyarah ataupun alumni yang sesuai untuk dijadikan sebagai penyelia kumpulan. Kita tidak terhadkan kepada pensyarah sahaja untuk menjadi penyelia, tapi kita juga membenarkan setiap kumpulan melantik bekas-bekas alumni UKM DSB sebagai penyelia. Namun tertakluk kepada kelulusan dan perakuan daripada pihak UKM DSB. Jadi saya mohon kepada setiap ketua dan setiap setiausaha kumpulan untuk memberikan maklumat penuh tentang kumpulan tuan-tuan dan puan-puan selewatnya sehingga Rabu depan. Okey, untuk kami bawa ke dalam mesyuarat UKM DSB untuk melihat dan meneliti proposal tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya diterima, saya akan maklumkan dan grup berkenaan boleh proceed. Namun sekiranya proposal tuan-tuan dan puan-puan tidak memenuhi apa kriteria yang ditetapkan oleh pihak UKM DSB, kami akan maklumkan dan mohon grup berkenaan berbincang semula dengan penyelia untuk mendapatkan proposal yang terbaharulah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada, saya terus pergikan kepada perkara yang penting lah ya. Untuk surat menyurat, saya akan berikan letterhead UKM DSB kepada semua, yang mana saya akan bagi kepada ketua sahaja dan juga kepada setiausaha, yang mana setiap kumpulan perlu menggunakan letterhead yang berkenaan sahaja. Dan juga saya juga akan memberikan nombor rujukan yang mana diguna pakai untuk pemakluman ataupun aktiviti yang melibatkan projek MBA. Saya akan bagikan itu. Dan cara-cara dan kaedah surat menyurat, contohnya untuk mendapatkan kerjasama, membuat jemputan, untuk sponsorship. Ini kaedah dia, minta perhatian semua. Yang mana surat draft
perlu disemak oleh penyelia masing-masing terlebih dahulu. Kemudian sekiranya penyelia atau masing-masing dah setuju dengan setiap konten surat berkenaan, mohon kumpulan berkenaan untuk print hard copy dan hantar kepada UKMJSB. Sama ada hantar by hand maupun hantar melalui pos. Dan setiap surat berkenaan perlulah ditandatangani oleh dekan. Sekali lagi saya beritahu, semua surat menyurat ditandatangani SB. Namun sekiranya ada perkara-perkara yang urgent yang memerlukan tanda tangan segera, boleh hubungi saya. Saya akan berikan nombor telefon saya kepada ketua dan juga setiausaha kumpulan untuk mereka kontak terus kepada saya. Okey, berkenaan dengan tajaan, saya juga akan berikan perincian tentang nombor akaun kepada semua. Mohon pastikan sekiranya setiap kumpulan ingin mendapatkan tajaan daripada mana-mana pihak, pastikan nombor akaun yang diletakkan dalam surat berkenaan adalah tepat. Kita pernah alami situasi yang mana ada kumpulan yang tertinggal satu digit, ada yang tersalah masuk digit. Jadi menyebabkan kesukaran kepada pihak penaja untuk transfer atau back in sumbangan mereka kepada UKMJSB. Okey, dan berkaitan juga dengan exemption tax exemption, yang mana amount berkenaan perlulah mestilah minimum RM50 dan ke atas saja kita akan berikan receipt yang disertakan cop pengecualian cukai. Sekiranya amount yang berkenaan kurang daripada RM50, kita tidak boleh memberikan pengecualian cukai. Dan kaedah-kaedah untuk pengecualian cukai juga, setiap kumpulan perlu memberikan perincian penuh tentang penyumbang, tentang pembuktian sekiranya mereka back in ke atau mereka transfer cek dan sebagainya. Dan setiap resit yang memerlukan teks pengecualian cukai perlulah dimasukkan ke akaun UKMJSB terlebih dahulu. Sekiranya ada penyumbang yang masuk ke akaun personal pelajar ataupun ada pelajar berkenaan ada teks akaun lain, kita UKMJSB tidak boleh mengeluarkan pengecualian cukai. So dengan syaratnya perlulah masuk ke akaun UKMJSB, barulah kami boleh mengenal pasti duit-duit yang telah masuk ke akaun UKMJSB, dan seterusnya kami akan mengeluarkan resit pengecualian cukai kepada penyumbang berkenaan. Okey, untuk projek MBA kali ini, saya ingin maklumkan juga pihak UKMJSB tidak akan memberikan sumbangan ataupun tajaan berupa wang maupun perkara-perkara lain, sebab ini adalah polisi yang telah ditetapkan di pihak kedekanan, yang mana kita menggalakkan setiap pelajar untuk berusaha dan ikhtiar untuk mencari tajaan sendiri. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang boleh kami bantu seperti memberi segi nasihat, gerak-gerak kerja yang diperlukan, kami akan bantu. Dan contohnya untuk program-program yang melibatkan dan memerlukan barangan seperti stationery, seperti plug, lanyard ataupun yang memerlukan transportation, yang itu kami perlu serahkan kepada setiap kumpulan masing-masing untuk menguruskan perkara-perkara tersebut. Namun untuk urusan transportation, kami boleh membantu, yang mana kami boleh memohonkan kenderaan untuk kumpulan berkenaan, namun segala pembayaran yang melibatkan transportation, contohnya bas, perlu dibayar oleh kumpulan-kumpulan yang berkenaan. Okey, projek MBA ini berjumlah 4 jam kredit.
yang mana semua pelajar dalam grup ini telah pun mendaftar dan perlu juga diselesaikan dalam tempoh semester ini juga. Sekiranya ada kumpulan yang tidak mampu untuk menjalankan projek anda pada semester ini, dia dilakukan pada semester depan. So pada pelajar yang ingin dilakukan pada semester depan, mana yang dah daftar subjek untuk projek MBA untuk semester ini, saya galakkan untuk drop dululah. Saya akan sambung pada semester depan. Namun kalau ada pelajar yang grup berkaitan yang ingin buat semester depan, okey, boleh dengar dulu apa yang saya ingin sampaikan. Jadi boleh ambil dulu perincian untuk persediaan. Okey, berkenaan dengan proposal yang seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, setiap kumpulan perlulah menghantar proposal selewatnya hari Rabu depanlah. Saya yakin setiap kumpulan pun dah ada proposal, dah mengenal pasti projek yang akan dilaksanakan, dan juga saya perlukan juga perincian yang saya perlukan dalam email yang telah saya hantar pada tempoh hari. Okey, kita pergi kepada bahagian kewangan, projek MBA bahagian kewangan. Yang untuk bahagian sponsor, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk tujuan pengecualian cukai, setiap kumpulan perlu mendapat kelulusan dalam ISTA terlebih dahulu. Kejap lagi Dr. Roslan dia akan menunjukkan contoh untuk pengisian ISTA. Jadi saya harap setiap kumpulan ambil maklum dan perhatian tentang penerangan yang akan diberikan oleh Dr. Roslan. Okey, dan untuk ni apa lagi? Dapatkan sponsor lebih awalnya. Bukan awal sebelum ni. Dapatkan sponsor lebih awal. Masuk awal. Sebulan sebelum tu program kalau dia nak pakai duit, dia kena masuk awal lah. Okey. Atau susah untuk dia orang keluar. Okey, maaf. Okey, untuk duit tajaan yang diterima, sekiranya boleh, pihak UKM JSB perlukan kerjasama daripada setiap kumpulan untuk memaklumkan 1 bulan lebih awal daripada tarikh projek untuk pihak kewangan UKM JSB meneliti dan juga membuat persiapan dan juga untuk menguruskan segala pembayaran yang diperlukan oleh setiap kumpulan. Contohnya kalau ada melibatkan pembayaran kepada pihak supplier, kepada supplier yang memberikan perkhidmatan, kami perlukan perincian berkenaan lebih awal. Sebab sekiranya pihak kumpulan memberikan makluman seminggu sebelum projek, agak sukar untuk bahagian kewangan kami untuk menguruskan hal-hal pembayaran berikut. Sedangkan saya menjangkakan kita akan ada lebih daripada 12 kumpulan yang mendaftar untuk projek MBA pada semester ini. Sebabnya itu saya mohon kerjasama semua kumpulan untuk mematuhilah. Perkara-perkara ini juga saya akan emailkan juga perincian untuk rujukan semua kumpulan. Okey, untuk pembekal, sekiranya setiap kumpulan akan terlibat dengan maksudnya memerlukan perkhidmatan pembekal luar, pembekal berkenaan perlulah mendaftar terlebih dahulu dengan unit perolehan Jabatan Bendahari. Perkara ini pun saya akan emailkan perinciannya juga lah kepada semua, yang mana pembelian bermula 500 ke atas memerlukan pesanan rasmi. Pesanan rasmi berkenaan akan dikeluarkan oleh bahagian kewangan UKM JSB, bukannya bahagian kewangan Jabatan Bendahari. Ya, sebab kita UKM JSB kita ada bahagian kewangan sendiri
yang mana kami akan memproses segala itu sendiri dan dapat menjimatkan masa. Tidak perlulah setiap kumpulan perlu pergi ke Jabatan Bendahari UKM. Okey, dan sebut harga, sekiranya ada sebut harga, perlulah diberi lebih awal, sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum daripada tarikh yang nak pakai. Itu lagi cantiklah untuk memudahkan bahagian kewangan UKM JSB untuk mengeluarkan PR. Dan untuk pendahuluan, sekiranya ada kumpulan yang memerlukan pendahuluan, boleh menghantar wakil. Saya sarankan mungkin bendahari setiap kumpulan lah untuk datang ke UKM JSB, ataupun boleh berurusan secara online bersama staf kewangan, yang mana setiap seorang hanya boleh mengeluarkan maksimum RM5,000 sahaja, dan permohonan pendahuluan berkenaan perlulah 14 hari sebelum projek bermula. Okey, sekali lagi saya ulang, ini perkara penting, saya akan ulang. Saya sarankan kepada setiap bendahari, saya yakin setiap kumpulan ada bendahari masing-masing. So bendahari berkenaan datang ke UKM JSB ataupun berhubung secara online, email, WhatsApp dan sebagainya dengan pihak kewangan UKM JSB untuk mengeluarkan pendahuluan maksimum RM5,000, dan pastikan permohonan ini adalah 14 hari sebelum tarikh projek. Dan juga saya mohon untuk setiap kumpulan, especially bendahari grup berkenaan, pastikan berapa amount yang diterima grup berkenaan mestilah sama dengan amount yang ataupun kurang daripada duit yang dimohon. Jangan pula terima RM3,000, mohon RM5,000, memang kami akan reject. Okey, dan untuk penyelesaian pendahuluan, okey, selepas kita minta pendahuluan, kita perlu juga menyelesaikan pendahuluan. Laporan berkenaan perlu diserahkan kepada kewangan UKM JSB dalam tempoh 14 ke 30 hari, 2 minggu ke sebulan selepas program selesai. Okey. Contohnya kita ada setengah grup mungkin projek dia pada bulan 1 katakan. So 14 ke 30 hari selepas projek berkenaan selesai, perlulah hantar laporan penyelesaian pendahuluan. Dan ingin saya highlightkan yang mana perlu memberikan resit yang original, bukan salinan. Dan juga satu resit berkenaan, satu resit tidak boleh melebihi 500. Sekiranya resit berkenaan melebihi 500, kami akan reject. Dan sekiranya segala perincian daripada quotation daripada pembekal melebihi 500, itu perlu melalui pesanan rasmi. Okey, faham sekiranya ada soalan boleh tanya dululah soalan, jangan tanya, type saja, nanti saya akan go through setiap soalan. Ini saya nak ni ke tak perlu lakukan sana? Saya dah bagi perincian tadi kan. Okey, dia akan email juga dia. saya nanti minta bagian kewangan email kepada saya perincian ya. Okey, nanti saya akan emailkan kepada semua. Saya juga akan berikan senarai-senarai pembekal yang sudah dan telah berdaftar dengan UKM untuk rujukan. Sekiranya nama supplier yang setiap grup nak dapatkan perkhidmatan tidak dalam senarai, bolehlah meminta mereka untuk mendaftar e-pembekal, yang mana saya juga akan bagikan detailsnya untuk daftar dengan unit perolehan Jabatan Bendahari. Dan namun saya menggalakkan kepada semua kumpulan, carilah pembekal yang telah pun ataupun yang sudah berdaftar dengan UKM untuk memudahkan segala urusan. Sebab kalau pembekal yang belum berdaftar memerlukan masa jugalah untuk mereka mendaftar dan juga untuk mendapat kelulusan sendiri daripada pihak Jabatan Bendahari.
Okey, sekiranya ada soalan boleh ajukan dalam tu, boleh type saja. Saya akan baca soalan berkenaan dan saya juga akan respon kepada setiap soalan yang dituju. Okey, soalan daripada Nazia Iqbal. Bagaimana kita mendapat akses kepada vendor sedia ada untuk UKM? Okey, yang ni boleh dapatkan maklumat, nanti saya akan bagikan. Saya pun ada list tu. Saya sendiri akan bagi senarai-senarai vendor yang berdaftar dengan UKM. Okey, dan soalan kedua ni, the nature of the business. Okey, perincian yang saya ada tentang pembekal ataupun vendor yang berdaftar dengan UKM, dalam situ memang ada nyatakan dia punya skop-skop perkhidmatan dan juga bisnes mereka lah. Itu maklumat penuh yang ada dalam lampiran saya akan bagi tu. Okey, soalan daripada Kim Swan On. Is it me the max sponsor only 500? What if more than that? Tak. Kita tak ada letakkan minimum ataupun maksimum. So itu terpulanglah kepada penyumbang nak bagi berapa yang mereka mahu. Untuk semester lepas kita juga mendapat sampai 6 angka pun ada. Okey, jadi tak ada masalah untuk yang tu. Okey, yang mungkin terdapat sikit keliruan tentang 500 tu. 500 itu adalah untuk membayar kepada pembekal, yang mana bila amountnya melebihi 500, pembayaran perlulah melalui pesanan rasmi. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Dayana Abdul Jalil. What if the sponsorship not come in terms of money? We need any document atau prosedur? Tidak, kami tidak perlukan. Kita boleh terima, grup setiap kumpulan boleh menerima apa-apa sumbangan berbentuk selain wang. Namun kami tidak akan berikan tax exemption untuk yang tu lah. Okey, soalan seterusnya daripada Nazia Iqbal. Kalau kita mendapat pendahuluan dan membeli sendiri barang-barang yang diperlukan, perlukah daripada vendor official juga? Okey, saya faham sekarang maksud dia. Okey, soalan saya ulang sekali soalan daripada Nazia Iqbal. Kalau kita mendapat pendahuluan dan membeli membeli sendiri barang-barang yang diperlukan, perlukah daripada vendor official juga? Tidak perlu. Sekiranya amount dia kurang daripada 500, setiap kumpulan boleh beli di mana-mana sahaja, asalkan semasa menghantar laporan untuk penyelesaian pendahuluan perlu berikan kami resit yang original. Kami tidak terima resit yang salinan. Okey, soalan seterusnya daripada Tajul Salman Hassan. Kalau sponsor duit sendiri boleh dapat pelepasan cukai? Boleh. Dengan syarat yang saya katakan tadi, RM50 ke atas sahaja kita akan berikan resit pengecualian cukai. Sekiranya bawah RM50, penyumbang berkenaan tidak akan dapat resit pengecualian cukai. Okey, ada soalan lagi yang ingin bertanya? Boleh saja, tak perlu cakap takut ada suara yang tak jelas. Ada tak lagi yang tambah dengan Okey, soalan seterusnya. Pendahuluan can be 5,000 max. So we buy more than 500 per supplier. Boleh dua orang. Dua orang masih dapat. Betul. Okey, soalan daripada Nazia Iqbal. Pendahuluan can be 5,000 max. So can we buy more than 500 per supplier? Boleh? Okey, untuk supplier 500 saja maksimum. Kalau katalah barang tu lebih ni kena PR kan? Okey. Sebentar ya, maaf. Untuk supplier kena clear Yes, it is kata minimum RM500, but we can pull.
bendahari akan cek kalau anda buat pecah bil. Pecah bil ni maksudnya barang yang sama buat 2 resit. Faham saya tak? Barang yang sama buat resit. Let's say you nak beli hamper. Hamper tu, the price for the hamper total price is RM600. Tapi you pecah bil letak 300. Itu salah. Okay, bendahari akan reject your receipt. Sebab dia boleh tengok first tarikh yang sama, secondly dia punya item yang sama. That's why dia kena ada PR. Betul. Any expenses lebih daripada 500 mesti go PR. Betul. Maksud PR kena apa? You kena dapat pesanan rasmi. Okay? Kena vendor. The best thing you contact GSB is one thing, atau you minta dia register. Dia register RM50 sahaja. Register dekat bendahari UKM. Then dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi vendor. Maksudnya dia boleh terima pesanan rasmi tu. Maksudnya tak susah pun prosesnya. Prosesnya sangat mudah. Cuma kalau setakat belanja RM500 tu tak perlulah dia nak register kan. In case kalau you ada projek di luar and let's say you nak mohon kanopi ke apa ke, mungkin dia expenses tinggi. Untuk pembayaran tu mesti melalui PR. So the best way ask them untuk register sebagai vendor di UKM. Dia proses mudah, hanya RM50. Nanti mungkin boleh bincang dengan pihak dari GSB lah. Okay. Again untuk perencanaan cukai, jadi saya boleh tambah sikit untuk Aizat. Those yang nak dapat perencanaan cukai, first guys, you must apply this tax exemption ni dulu. Later apply tax exemption ni maksud don't simply bagi tahu dekat semua orang yang you boleh bagi tax exemption. It is wrong. You kena dapatkan kelulusan daripada bendahari dahulu. Bendahari keluarkan surat, they said this project entitled untuk tax exemption, then baru you boleh promise dekat semua sponsor yang kata you ada tax exemption. Okay, and then those yang nak dapat tax exemption, duit tu mesti dimasukkan ke dalam akaun bendahari. Dia tak kata okay, I nak bagi RM50, suddenly duit tu tak pergi ke akaun bendahari. It is wrong. Sebab sistem tak boleh detect yang you kata itu apa? Sistem tak boleh detect yang ada sumbangan sumbangan untuk your project. Okay, tak ada tax exemption. Kena clear Lepas tu, kalau pelajar collect dana sendiri, dia tak melalui GSB, dia boleh belanja sendiri. Yes. Itu tak ada masalah. Yes. Tapi kalau bawah pada 50 tu, diorang boleh sendiri-sendiri tak ada masalah. Tak payah masuk kat kita pun. kalau ada penaja yang tak memerlukan tax exemption, dia bagi RM5,000 sekalipun, Kita nak rekod. dia tak rekod, dia Yes. student kalau dia dah collect dalam akaun sendiri, nak belanja macam mana, itu tak ada masalah dengan kita. Yes. Okey, ada seperkara lagi yang saya perlu tambah. Sekiranya ada kumpulan yang menerima sumbangan berbentuk wang yang kurang jumlahnya daripada RM50, kumpulan berkenaan tidak okey, ataupun yang melebih RM50 tetapi tidak mahu pengecualian cukai, kumpulan semua boleh menggunakan duit itu sendiri dengan pengurusan wang sendiri. Maksudnya boleh menguruskan, tak perlu backing kepada UKM GSB. Itu pun sekiranya penyumbang berkenaan tidak memerlukan cukai, resit pengecualian cukai. Okey, saya pergi kepada soalan Azhan Nazri Mokhtar. Kalau kami perlu pilih vendor tiada dalam list vendor under UKM GSB, bolehkah kami proceed dengan vendor tersebut atau perlu register? Okey, vendor berkenaan sekiranya pembayaran melebihi RM500, perlu mendaftar dengan unit perolehan Jabatan Bendahari, ya. Jabatan Bendahari UKM. Okey, soalan seterusnya daripada Desmond Lim. Supplier in terms of giving service also need to be registered under UKM. Ya. Mana-mana perkhidmatan yang ataupun perkhidmatan daripada company ataupun syarikat individu ke yang mana pembayaran melebihi RM500 perlulah mendaftar dengan unit perolehan bendahari. Kalau individu servis tertentu, dia kena ada surat rancangan dari UKM. Okey. Lepas tu kita akan register sendiri kat sini, tak perlu jabatan. Kalau individu maksudnya Contoh kita panggil speaker Fazila Kamsa. Tapi dia bagi speaker, kita buat surat rancangan dengan beserta bayaran sekian-sekian. Jadi orang bayar, perkhidmat bayar.
Lepas tu kita akan buat bayaran bagi dia direct through EFT atau dia kena register. Register dengan UKMJSB saya. Jadi yang UKMJSB, Pencak akan buat bagi. Okey, terdapat maklumat tambahan untuk speaker ya, seperti soalan Cik Desmond. Sekiranya dia adalah company perlu mendaftar, namun sekiranya speaker berkenaan berdiri sendiri, maksudnya dia membuat bisnes ni secara individu, tidak perlu mendaftar. Sebaliknya, kumpulan berkenaan yang ingin menggunakan perkhidmatan individu ataupun speaker tersebut perlulah maklumkan kepada pihak kewangan UKMJSB ya, kewangan UKMJSB untuk pihak kewangan JSB mendaftar dan mengeluarkan surat pelantikan kepada individu atau speaker berkenaan. Jadi dengan adanya pelantikan dan juga surat pelantikan ataupun daripada surat kelulusan daripada kewangan UKMJSB, kami juga boleh membuat bayaran terus kepada individu atau speaker tersebut secara EFT. Okey, ada lagi soalan daripada siapa-siapa nak bertanyakan soalan? Okey, satu lagi soalan, bagaimana kami mengesahkan kemasukan duit tajaan dari masa ke semasa ke akaun UKMJSB untuk projek kami dan berapa lama diperlukan untuk kami memohon mendapatkan duit tajaan yang sudah di bank in ke UKM itu daripada UKMJSB. Okey, yang ni setiap kumpulan sekiranya ada penaja yang bagi sumbangan, saya sarankan lebih-lebih lagi kepada penyumbang yang bank in ataupun transfer, gunakanlah nama kumpulan berkenaan sebagai remarks. Okey, dalam kita kan dalam transfer kita ada perlu letak remarks kan kepada ni, perlu letak nama kumpulan berkenaan supaya mudah untuk staf kewangan JSB mengenal pasti duit sumbangan itu adalah untuk grup yang mana. Okey, dan berapa lama tempoh tu? Tempohnya sekurang-kurangnya 14 hari. Okey. Maksudnya duit masuk kumpulan berkenaan ataupun bendahari setiap kumpulan maklumkan kepada kewangan UKMJSB pembuktian penerimaan duit. Ada juga yang mana sumbangan dia terus sumbang, dia tak maklumkan kepada grup. Mohon mereka letak nama kumpulan dalam remarks, dan permohonan untuk mengeluarkan duit berkenaan perlulah diisi sendiri oleh bendahari kumpulan, borang penolong tadi, dan maklumkan kepada kewangan JSB kita akan rilis duit itu. Okey, faham faham ke Cik Nazia Iqbal tadi jawapan saya? Masa tu masukkan duit tajaan. Tadi boleh makluman saja, segala makluman tu boleh emailkan kepada bahagian kewangan. Nanti saya akan juga bagi email gsb.finance@ukm.edu.my, tak apa, tak perlu cantik, saya akan berikan dalam dokumen nanti. Segala prosedur saya akan bagikan juga. Okey, soalan daripada Desmond Lim. What is the procedure if we want to transfer money raised from MBA project to targeted charity organisation? Surat bagi kita Cuba cakap, Iqbal cakap. Iqbal datang nama Iqbal. Baik, itu okey, dengar ya. Ni jawapan daripada Encik Ehsan, kita punya staf kewangan. Ehsan, bisa? okey, untuk pindahan kepada NGO atas dana yang telah diterima, prosedur dia sama ya. Mula tunjukkan bukti dana tajaan, iaitu Puan Nur Hairi akan sediakan resit. Lepas tu untuk pindahan NGO tersebut perlu berdaftar dahulu, tapi untuk NGO tak perlu berdaftar melalui UKM Bendahari, tapi terus pada kita. Kita akan bagi detail nanti macam mana untuk register NGO, yang tu tak ada apa-apa bayaran. Cuma kita perlukan surat rasmi daripada kumpulan menyatakan permohonan pindahan dana sumbangan kepada NGO sekian-sekian
berjumlah sekian-sekian. Okay. Lepas tu kita akan buat pindahan dalam tempoh lebih kurang 14 hari bekerja. Saya menjawab soalan dia, ada kalau tak faham boleh tanya balik. Yang penting NGO tu kena berdaftar lah melalui UKMJSB sahaja, tak boleh yang kena charge RM50 tu. Kat sini tak ada apa-apa charge lah untuk NGO. Untuk syarikat sahaja yang perlu daftar melalui Okey, terdapat soalan seterusnya. Kalau ada pembekal yang perlu dibayar urgent dan kami dahulukan duit kami dulu, can just be later bayar direct kepada pelajar kerana menggunakan duit? Okey, jawapan kepada soalan tu boleh dengan kelulusan ketua pentadbiran iaitu Encik Basir. Okey, soalan seterusnya. Can we get the list of advisor to choose for our project? Okey, senarai supervisor adalah pensyarah UKMJSB sahaja. Ada pelajar yang nominate pensyarah daripada FPP, itu tidak dibenarkan. Okey, selain pensyarah UKMJSB, setiap kumpulan juga dibenarkan untuk melantik alumni UKMJSB sebagai supervisor kumpulan. Sekiranya kumpulan berkenaan tidak sekiranya macam mana tu? Alumni kena bersama sebab dia tak boleh access asistan. Yang access asistan yang kita yang IT. Okey, sekiranya ada kumpulan yang masih keliru untuk mendapat penyelia, pihak UKM akan membantu. Okey, berkenaan dengan alumni sebagai penyelia tadi, alumni boleh dilantik sebagai penyelia bersama, namun penyelia utama perlulah terdiri daripada pensyarah UKMJSB, bukan luar UKMJSB. Okey, mana nak dapat senarai-senarai pensyarah UKMJSB? Semestinya di website. Website, dan juga saya yakin pelajar-pelajar tuan-tuan perempuan sekarang dah berada di semester 2, 3 maupun semester keempat sudah mengenal pasti, sudah mengenali pensyarah-pensyarah UKMJSB. Okey, dan ingin juga saya nasihatkan pada kumpulan-kumpulan, ini Kak Omi, pada kumpulan yang biasanya diorang mencari pensyarah, setiap pensyarah boleh menyelia maksimum 2 kumpulan sahaja. Okey, 2 kumpulan sahaja. Biasanya pensyarah yang hot ni orang kata memang cepat, seperti Dr. Roslan, Dr. Wan Hirwani, Puan Laili. Ini biasanya jadi banyak grup yang mengejar. Sekiranya ada grup nak mereka yang menjadi penyelia, perlu konsult mereka dahulu. Sebab saya difahamkan Dr. Roslan dah pun menyelia 2 kumpulan, Dr. Wan pun dah menyelia 2 kumpulan. Jadi mohon konsult dengan penyelia berkenaan sebelum bagi nama mereka kepada saya. Okey? Okey, soalan seterusnya daripada Tamirasi. What is the proof we need to give if we did this project virtually? Virtually due to this pandemic situation. Tak ada masalah. Boleh tak saya tahu Tamirasi pembuktian apa? Sebab pembuktian ni biasanya kalau semester lepas. Okey, Tamirasi boleh cakap? Okay, sir. Last time we proposed this project to our project management lecturer. We wanted to do this. We plan to do color run. Okay. So what we planned is we wanted to do virtually because that time we are in the MCO. So what we are planning to do, we ship the starter kit. We are planning to do color glove run. So we ship the starter kit to the participants. They will send some proofs like photos, videos. So that's what we are.
That's why we are asking, if let's say we do this whole project virtually, without without all of them are together in one place and doing. Rather than that, we wanted to do virtually. So that's why I'm asking. Okay, Dr. Roslan akan menjawab. That one between you and your supervisor. Supervisor will supervise you. Either your projects, you have completed your project or not. Okay. For this management team, they are trying to help you in terms of finance issue. If you have any finance issue, you will deal with them. Okay. For example, you want to pay to the participants. What's the process of to pay? To those participants or to business. That one you have to deal with them. But in terms of to prove that your project, you have done this project or not, that one is under your supervisor, because your supervisor will supervise you. Okay? Is it clear? Okay, great. So much. Tak ada lagi soalan lagi? Tak ada soalan terlepas lah. Teruslah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bolehkah kami memohon untuk menggunakan lokasi contoh kawasan lapang atau mana-mana padang atau stor di dalam kawasan UKM kampus Bangi untuk projek kami? Ada apa-apa borang perlu diisi? Okey, untuk makluman semua kumpulan, UKM JSB kita ada student center yang mana setiap kumpulan dibenarkan untuk menggunakan ruang di student center, namun atas kelulusan daripada pihak UKM JSB. Okey, contohnya kawasan-kawasan yang sekitar UKM JSB boleh guna tertakluk kepada kelulusan, namun kawasan-kawasan lain yang melibatkan fakulti lain ataupun pusat tanggungjawab lain perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak fakulti atau institut ataupun pusat berkenaan. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Zuhali. Who will be grading our project? Is it our supervisor or it will be done by the group of supervisor lecturers? Okey, nanti saya akan berikan perincian weightage markah, yang mana total markah adalah 100, dan untuk permarkahan semua diberikan oleh penyelia masing-masing. Namun untuk pembentangan projek MBA yang akan dilakukan pada Februari nanti, yang berupa 30%, markah-markah untuk projek pembentangan berkenaan akan diberi oleh penilai, yang mana penilai akan dilantik oleh pihak UKM JSB. Ya, kita akan melihat pada situasi nanti. Sekiranya masih lagi PKPP, kita akan meneruskan pembentangan secara online seperti mana yang kita laksanakan pada semester lepas. Sekiranya dibenarkan pembentangan face to face, kami juga akan memaklumkan pada semua kumpulan lah. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Dayana Abdul Jalil. UKM ada impose restriction ke during COVID to restrict orang luar to enter campus? I'm asking because our project will be involved crowd. Okey, untuk segala projek-projek, saya mohon agar setiap kumpulan mematuhi arahan MKN untuk mematuhi segala SOP, dan jika boleh bincang dulu dengan supervisor, yang mana yang saya katakan tadi, setiap kumpulan perlu menghantar proposal yang mana pihak UKM JSB iaitu pihak kedekanan akan meneliti projek-projek sekiranya projek berkenaan dibenarkan ataupun tidak. Okey, boleh Cik Narayana? Okey, seterusnya soalan daripada Diki Kong. To extend Nazir question, we are allowed to use the Dewan like Dewan Gemilang or Dekta in UKM? We need to pay for the facility. Okey, yang ni pun saya dah explain tadi. Untuk mengguna ruang yang ada di UKM JSB, pihak UKM JSB benarkan, namun atas kelulusan daripada pihak UKM JSB. Sekiranya nak menggunakan ruang lain yang di luar
kawalan pihak UKM JSB, pelajar-pelajar perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak Gemilang, soalan daripada Cik Ricky Kong. Grup Cik Ricky Kong perlu berjumpa dengan person in charge untuk Dewan Gemilang. Dan saya faham untuk Dewan Gemilang dan juga Dekta ni biasanya kita perlu bayar. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Just in case we need to use UKM JSB, ya boleh. Pelajar dibenarkan, namun perlu hantar permohonan pada pihak kami supaya pihak kami akan cek sama ada ke tidak. Takut khawatir ada kumpulan lain juga mengguna. Jadi kita tak nak ada penindihan di situ. Okey, soalan seterusnya pada Cik Zain. Untuk proposal submission pada Rabu depan, adakah melalui Aista? Okey, Aista ni nanti akan diberi taklimat sepenuhnya oleh Dr. Roslan. Yang proposal yang saya maksudkan di sini adalah untuk rujukan pihak UKM JSB. Untuk kami meneliti sekiranya projek berkenaan memenuhi kriteria-kriteria pihak UKM JSB. So hantar je dulu pada kami selewatnya Rabu depan. Dan insyaAllah kami akan bawa ke mesyuarat kedekanan dahulu untuk melihat proposal grup masing-masing. Dan sekiranya lepas ke tak lepas, kami akan maklumkan kepada ketua grup dan juga kepada penyelia sekiranya dah ada pelantikan penyelia. Okey, soalan seterusnya. Is there any standard letter from UKM if we want to invite VVIP for our program? Ini minta Dr. Roslan jawab. Okay guys, untuk VVIP you must know the protocol. When I say protocol, if you let's say you invite minister atau you invite chief minister ke, okay, that one must be signed. The letter must be signed by CV, our CV. It's not dean level. It's not at the faculty. VC. It's not at our faculty level. Okay. It means that kalau you nak apply VVIP, for example, politicians, menteri, timbalan menteri, ketua menteri, menteri besar, that one mesti melalui PKK, Pusat Komunikasi Korporat. Okay, you draft the letter, you send to them, and then they will check, and then they will pass to the letter to our VC, and then our VC will sign the letter. Okay, that's the procedure. Okay guys, that one kalau you nak invite VVIP daripada menteri atau timbalan menteri atau menteri besar atau ketua menteri. Kalau you nak invite orang biasa, that one there is a standard format. That one you must send your draft to the letter to the Chaizat. Okay, and then they can will sign the letter. That's it. In terms of procedure, you must know the protocol. You cannot simply invite menteri besar without, bagi tahu dekat university. It is wrong. Salah in terms of protocol. You must inform Pusat Komunikasi Korporat if you want to invite this prominent leader. Okay. I believe that supervisor I think understand dengan this procedure lah. Kan? Tapi saya rasa mungkin Cik Aizat boleh come up with satu standard practice untuk jemputan VVIP. Kalau you nak jemput this kind of people, you kena pergi kena hantar surat ke mana. Kalau you nak jemput this kind of people, you nak kena hantar surat ke mana lah. Saya rasa again harap jawablah your question. Okey, jangan khawatir ya semua. Untuk perihal-perihal begini boleh mendapatkan advice daripada saya lah. Mohon nanti setiap ketua ataupun setiap kumpulan untuk WhatsApp kepada saya nantilah. Saya akan guide semua. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Nurul Zulrah. Resit untuk penaja bernilai kurang daripada RM50, perlukah dikeluarkan resit? Jika tidak perlu tetapi ada penaja yang inginkan resit juga, adakah UKM perlu gunakan resit UKM JSB atau tidak? Okey, untuk makluman Cik Nurul Zura, pihak UKM JSB kami tidak mengeluarkan resit yang kurang daripada RM50. Berapa ada request ke?
kita bincang, apa-apa bincang dengan kita. Okey, walau bagaimanapun pihak Cik boleh berbincang dengan kewangan UKM JSB. Ya. Okey, ada soalan lagi? Ada lagi soalan sebelum kita berpindah tentang cara pengisian iStar oleh Dr. Roslan? Ada nak tambah tak daripada kewangan? Kita boleh kontak kita through email ataupun through WhatsApp group ataupun call direct number kita. Okey, soalan apa ni seterusnya, any team yang tak cukup team member boleh berhubung dengan saya. Okey, Cik Syafiqah, nanti boleh WhatsApp saya ya. Saya ada 3 ahli members yang tak ada kumpulan lagi. Ya. Nanti mohon Cik Nur Syafiqah Zahari saya ataupun macam saya bagi nombor WhatsApp. Boleh ke saya bagi sini je? Okey, minta Cik Syafiqah untuk email saya lah. Nanti saya akan bagikan nombor telefon saya untuk kita berhubung sebab ada 3 members yang belum ada grup lagi. Okey, soalan seterusnya, any specific format for proposal? Ada ke Dr. Rashidah? Tak ada kan? Ni hati-hati ada format. Ini semua perlu berbincang terlebih dahulu dengan supervisor, dapatkan perakuan supervisor sahaja. Ini untuk proposal. Okey, soalan seterusnya daripada Ricky Kong. For proposal submission for kelulusan UKM JSB, what information is needed? Okey Cik Ricky, untuk soalan Cik Ricky tu kita serahkan kepada setiap kumpulan untuk berbincang dengan penyelidik masing-masing apakah maklumat yang ingin disampaikan oleh grup masing-masing kepada pihak UKM JSB. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, this tax exempted for sponsor is claimed under donation? Ya. Betul. But again, that donation mesti bank in dalam UKM account. Otherwise, the system cannot detect that donation. Okay. Okey, soalan seterusnya daripada Dr. Ida Rosnita. Encik Aizat, ada ke garis panduan bertulis atau flowchart berkaitan perkara yang dinyatakan dalam taklimat ini untuk rujukan segera pelajar dan penyedia? Ya, Dr. Ida, kita akan sediakan yang mana depan saya ni pun kita dah ada garis panduan. Ni yang saya pegang ni dah ada garis panduan untuk pelajar sebenarnya. Tapi kita akan berikan juga emailkan juga kepada setiap penyelidik kumpulan lah. Dan sekiranya saya tidak dapat email kepada penyelidik sebab saya masih belum terima perincian penuh kumpulan, mungkin ketua-ketua kumpulan boleh share jugalah yang ini kepada penyelidik masing-masing. InsyaAllah by minggu ni saya akan berikan semua garis panduan, segala pemakluman-pemakluman yang diperlukan berkaitan surat menyurat, sponsorship, kewangan, pembekal, saya akan berikan dalam email. Hari ni Jumaat, saya lupa. PKPP ni saya lupa hari ni hari Jumaat. Saya akan berikan minggu depan paling lewat insya-Allah. Maafkan saya. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar sebelum kita berpindah kepada kaedah pengisian iStar oleh Dr. Roslan? Okey, kita beri 1 minit lagi ya. Nanti kalau tak ada soalan kita akan serahkan kepada Dr. Roslan. Nak share screen. Atau skip? Boleh ya? Boleh. Okey, saya serahkan teruslah kepada Dr. Roslan tentang pengisian iStar. Mohon perhatian daripada semua kumpulan. Okey, sila Dr. Roslan.
Tak suka. Sudah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning ini kita buat it's not hands on lah sebab you all tak ada lagi proposal. Saya akan brief pasal iStar. So okay lah. Let me share the slide. The screen. Okay guys, can you see the screen? Boleh nampak tak? Boleh respon sebab saya tak nampak dia punya chat. Okay, great. Okay. First, as I said, go to iStar. Before that, saya nak terangkan dekat sini terdapat perbezaan antara proposal yang you submit to your supervisor dengan proposal untuk you dapat approval daripada UKM. Format dia agak berbeza. Saya percaya format untuk proposal yang you nak submit dekat your supervisor lebih detail berbanding dengan proposal yang akan kamu masukkan dalam iStar nanti. Tak apa. Ini contoh, saya gunakan Zain punya ID sebagai contoh. Those yang before that ada 3 maklumat yang you perlu ada untuk isi iStar. First, you all punya proposal, so copy of your proposal sebab nanti you boleh copy and paste. Secondly, you punya UKM per untuk you all punya supervisor kena ada UKM per. You kena minta UKM per your supervisor lah. The third one is metric number untuk semua members lah, your group members. Okay. Now let's start this exercise. Mana ni? Zaid, I use your ID Okay. Nanti you akan nampak di screen lah bila you log in your iStar. Again guys, kalau you nak mohon borang, di sini ada banyak borang. Contoh borang kebenaran memungut derma. Okay. Borang permohonan cedera mata. You boleh mohon. Dapat tak dapat, that's another issue. Okay. In case you nak invite speaker or you nak invite panel, then you have to download this borang biodata penceramah. You must attach nama penceramah dalam your proposal. Okay, otherwise nanti dia akan minta you revise your proposal. Okay, yang berbalik kepada soalan boleh tak saya guna ruang-ruang di UKM? Yes, you boleh mohon sebab setiap ruang dia ada dia punya owner. So you kena isi borang permohonan tempahan ruang. Okay. That's the what I call it permulaan before we start how to apply iStar. Okay. Guys, first step pergi kepada permohonan atau semakan. Guys, you can ask anytime. Kalau you nak tanya boleh tanya, saya tak ada masalah. You can interrupt anytime lah. So permohonan, you go ke permohonan. Ada beberapa part lah yang saya nak tekankan. Okay, permohonan and then klik this permohonan baru. Okay. Okay. This part yang paling penting, kategori activity. Okay guys, kategori activity you must kena pilih faculty. Okay, jangan pilih UCTC ke activity. No. Kalau you pilih UCTC, penasihat akan pergi ke UCTC directly. Okay. You kena pilih faculty and then sesi this year sesi 2020 2021. Okay. And then semester 1 cari and then you search. Ada few parts lah yang agak critical untuk this ni iStar. Okay.
So you akan nampak kat sini study project, this one sarjana pentadbiran, that's your ni, your program MBA, and then faculty graduate school of business. Because you dah select faculty, automatically graduate school of business will appear dekat screen And then bila you click this one, you akan the code program will appear. Okay. Lambat Okay. Ingat guys, this F represent faculty, ZC represent kita punya faculty code. Okay, that's why bila ada student tanya saya, doktor dekat mana silap, saya tahu kod dia, saya tahu you daftar dekat nombor dekat kategori projek yang salah. That's why sometimes dia tak sampai pun ke your penyelia. Okay. Okay, ini maklumat yang you all kena ada. You kena isi semua maklumat ni. Maklumat aktiviti, struktur organisasi, penyelia dan peserta luar. Nanti kita akan go through one by one. This is jenis aktiviti. Let's say you want to, you nak buat kursawanan for example. Peringkat aktiviti can be university lah. You boleh letak, that's your project. And then dalam negeri, and then this is your project. Allah. This is your nama project. Nama project in English. Okay. Untuk tarikh dan masa, guys, you must ensure that dia punya project mesti lebih daripada 1 bulan dari tempoh permohonan. Maksudnya kalau let's say less than 1 month, project you less than 1 month, maksudnya sistem tak boleh nak proceed. Tarikh mula mesti melebihi 30 hari dari tarikh permohonan. Okay, let's say kita buat bulan 1 lah. Itu maknanya dia punya event yang akan yes, final event let's say penutup, you kena tahu kat penutup lah. Penutup tu bila, let's say penutup bulan 11 atau bulan 12, bulan Januari, then dia taklah Januari. So maknanya penutup ni macam kalau kata kita nak menyerahkan PPE kepada NGO, so that should be the tarikh. Okay. Takut nanti kan. Okay, let's say tarikh penutupan program atau tarikh penyerahan PPE for example ke. Okay. Then you boleh letak any date Let's say saya letak 9 bulan And then masa ni you kena very detail dengan masa ni sebab nanti bila you nak isi atur cara program, kalau tak tally dengan tarikh dan masa ni nanti sistem tak boleh nak baca. Okay, let's say kita start pukul 9 And then tarikh masa tamat, let's say same day. Instead of pukul 9 masa okay. Tempat you can put any place. Okay, this example saya letak contoh saja. Sinopsis. Anjuran letak pelajar sarjana perniagaan UKM GSB. Okay. In case you ada kerjasama dengan any NGOs ke, dengan mana-mana institutions, you boleh letak. Otherwise, you boleh biarkan dia kosong lah, tak ada masalah pun. Okay. And then tema. Inovasi, you boleh letak je inovasi means that apa yang you nak capai lah ini from your program. Okay. Niche program, macam saya tadi saya berusahawan, I put ekonomi lah. Okay, you boleh letak pendidikan, depends on your program. Okay. Kumpulan sasar, let's say mine is ibu tunggal, usahawanan contoh. Okay. Okay, this one is KRA. KRA letak KRA nanti jangan tanya saya, because setiap program dia ada dia punya KRA yang tersendiri. Maksudnya dia kena inline dengan your program lah. Okay, macam saya let's say saya letak mana
First, graduan can be graduan yang competent, berdaya saing sebab you organize the program, then you try to come out dengan new idea kan. Satu lagi kemungkinan saya letak mana? Berapa banyak KRA? Can be satu, boleh jadi satu, dua atau tiga. It depends kepada you. Boleh letak satu pun tak ada masalah. Tak perlu semua. Tak perlu semua. No. Okay. Kalau letak satu dan dua pun cukup. Okay. That's it. This one is KPI operasi. KPI operasi refer to objective. Okay. Apa your objective, and then apa yang you target nak capai. That's a KPI hasil lah. Let's say your objective you kata memastikan ibu tunggal terlibat dalam usahawanan. Your KPI hasil mungkin 20% daripada ibu tunggal itu telah capai ni. Telah mengikuti, telah at least telah Allah SWT Muhammad telah menganjurkan, telah mengadakan perniagaan misalnya. Untuk kemahiran insaniah tulis tidak, you all tak terlibat because this kemahiran insaniah hanya untuk undergrad student sahaja. Okay, sebab tu dia ada kod kat sini LMCK. You all tak perlu kemahiran insaniah, so tulis tidak. Sebab kalau you all klik ya, you all kena appoint seorang penilai. Penilai nanti akan bagi grade untuk kemahiran insaniah ni, so tak perlu. Pejabat urusan boleh letak UKM GSB lah. Sebab nanti semua surat akan sampai ke UKM Graduate School of Business. Ini. Oh, bahan nanti jap terlepas. Untuk bahan you boleh letak mungkin FB, Facebook. Okey, satu lagi mungkin Instagram. Radio apa semua. Tapi any media lah, the way you nak buat publicity lah untuk your program. Tapi it's okay kalau you letak Facebook dengan Instagram. Again, this is proposal subject to any changes lah. Bila you buat report nanti, you akan letak bahan apa yang you all gunakan. Puan saya lah. Sebab ini sekadar proposal. Okay. Mana proposal ni dia boleh diubah bila, sebab tu ada final report. Final report nanti yang you akan report the actual bahan medium yang you all gunakan. Okay. And then simpan. Bila you all dah simpan nanti, okay, you all akan take bisa silap ni. 9.10. Oh. Okay. Jadi kalau silap dia tak boleh terus, tak boleh continue lah. Okay guys, bila you all dah betul, you akan nampak this icon akan berubah warna daripada merah kepada certain warna lah, kepada warna yang lain. Nanti you akan nampak lah akan ada banyak warna dekat sini. Akan ada merah, lepas ni purple apa semua. And then struktur organisasi. Now we proceed ke struktur organisasi. Kalau ada individu luar, letak individu luar. Kalau tak ada, biarkan. At this stage, saya cadangan jangan letak individu luar dulu. Again, this is proposal. Masa you nak buat final report nanti baru you letak. Sebab you kadang you tak tahu pun you nak sama ada NGO ni boleh komit ke tak, mungkin masih lagi di peringkat perbincangan. Okay, just ignore. Okay, this one yang saya kata kaki tangan UKM. Kaki tangan UKM ni ialah your supervisor. Kata idea. Contoh. Sorry, pilih seorang. Okay. Contohnya ada yang ni lah. Okay, let's say use mine, letak nombor je, klik enter, dia akan keluar. Okay. And then dekat sini you boleh letak penasihat. And then simpan. Make sure you kena klik simpan setiap kali habis your ni lah. Okay. Ni dah ada. And then klik di sini, tambah. Let's say you ada 10. Okay, you nak tambah berapa? Let's say
10 yang pertama. Okey, ni 10. Alamak, banyak lah, sorry. Sebab 3 tadi. Tak boleh, dia dah ni. Okey. Tak boleh, sebab dia kita letak 10. Kekurangan. Okey, let's say saya letak 2 ya. Supaya mudah lah. Ni siapa punya ZP ni? Ini contoh Okey. Contoh oh tidak mendaftar, sorry dia dah habis. ZP 04. Ada contoh tak? Okey, 4401. Okey, mendaftar. Ni contoh ZP 0441 just ni, and then you pilih, for example letak dia sebagai ketua projek. Contoh, and then this one letak je ni contoh 04401. You akan nampak dia macam tak keluar, just click enter, nanti dia akan keluar. Dia lambat, sistem dia lambat. 401 Dah ada 402 siapa? 402. Oh, sorry. Oh, tidak. Dan seterusnya. Tak ada. Tak ada. 4. Okey. Ni contoh sorry sebab saya tak ada nombor matrik pelajar. Mana namanya? Dia nombor contoh. Okey lah. Dr. Rosman. Yes, 435. 4435 Thank you. Lah, tak ada that apa? Student access tu. Okay, this one 4435. And then you letak timbalan, for example, timbalan ketua projek. And then let's say you nak tambah baris, let's say tambah satu baris lagi lah. And then you boleh tambah. Okay. In case kalau you nak tambah satu baris lagi. Okay, now you buang lah And then simpan maklumat pelajar. Again guys, as I said, kalau this dah complete, this stage dah complete, dia akan tukar warna. Instead of merah, now ditukar kepada warna orange. Okay. Now penyelia dan penyelia peserta luar. Okay. This is contoh penyelia. Saya letak sini and then akan appear my name. That's why I said you kena dapatkan UKM per penyelia. Okay. Maklumat pengirim, in case kalau ada, kalau tak ada tak perlu. Okay. Kalau peserta luar, contoh macam saya tadi, saya nak buat bahasa usahawan, saya letak Ibu Tunggal Bandar Baru Bangi. Contoh. Okay. Saya simpan. Oops. Okay. So penyelia dan peserta luar dan complete dan tukar warna. Once dah tukar warna, ini signal. Signal bagi tahu this stage dah complete. Now you can proceed ke stage yang seterusnya. Perincian program. Okay. Jika ada prasmi, let's say you tak tahu siapa lagi prasmi, contoh let's say you nak ambil prasmi penutupan je. So prasmi pembukaan tiada, prasmi penutupan Madya Dr. Puan Yatim, ni contoh and then jawatan Din. Ni contoh lah and then simpan.
Dan terus. Ini tiada lah, sorry. Okay, now you go to perincian program. Perincian program ni you kena list lah your perincian dia. Contoh mana? Ni tajuk program. Perincian program ceramah usahawanan contoh nama and then it can be Online gaming. Online gaming contoh untuk you pun dapat tu buat pemasaran. Okey, you boleh tulis lah apa yang you nak ni, tak ada masalah Dan kaki tangan kalau in case kalau penceramah you kena letak penceramah, kalau tak perlu agensi luar letak, kalau tak perlu letak, so ignore sahaja. Okay, so ya. Dan dia dah berubah ke warna purple. Maksudnya dah complete. This stage dah complete. Now pergi ke stage belanjawan. Okay guys, belanjawan ni yang agak kritikal lah Make sure your anggaran pendapatan must be greater than anggaran belanjawan lah So anggaran belanjawan let's say sendiri. Yuran penyertaan you boleh letak berapa yang you nak letak, let's say 500 contoh. And then college tak ada, and then SCP you letak SCP ni peruntukan kegiatan mahasiswa dalam negara sebab you buat program dalam negara. Mohon tak mohon you confirm tak dapat. Mohon ada probability 50% dapat, 50% tak dapat. My case last semester my student dapat RM300. Okay, sebab dia mohon. Tapi this one under SCP SCP means that from university, it's not from faculty. Okay. Let's say you letak 1,000 contoh Dapat tak dapat ke kedua Kalau you tak mohon SSA confirm you takkan dapat. Okay. This one peranjin dua, let's say you letak 15,000. There's no issue. Letak 15,000. That's it. And then there's your pendapatan. Perbelanjaan you boleh letaklah mata berapa, ni berapa. Baik sangat 15,000 lah. Nanti susah aku. Nak ni. Sikit. Okay, 5,000. Jamuan 3,500 contoh. Pengangkutan 1,000. Ini contoh again, perbelanjaan dan pendapatan depends on your project, the nature of your project. Saya tak tahu pun macam mana your project And then this one 1,500. Pengurusan perhaps 500. Okay. So tally. Yeah. Again untuk perbelanjaan ni you can discuss with your supervisor lah untuk isu perbelanjaan ni. Once complete, again ada yang tak merah. Nyatakan, sorry. Hilang Tuh. Okay, shipis ni and then penyaluan pemasaran you letak 5,000 supaya mudah nantilah. So jamuan 3,500, angkutan tadi 1,000 and then publicity tadi kita letak 1,500 and then lain-lain kita letak urusan kita 500. So tally lah 6,500. Now change to warna ni lagi and then langkah keselamatan. You boleh tulis langkah keselamatan tu you nak tulis apa? Let's say kalau you buat ni langkah keselamatan kemungkinan sekarang ni PKP, you boleh letak SOP pendaftaran contoh. Keselamatan menyediakan simpan. Okay.
Dan now keperluan program. Okay guys, let's say you nak guna bus, you boleh letak ya bus. Okay, dapat tak dapat, there's different issue. Let's say you nak, katakan you nak guna kereta UKM, mohon je dekat sini. Once you mohon, maksudnya kita dah tahu kita dalam projek ni kita expect kita akan gunakan kenderaan UKM. Let's say you nak buat melawat tapak ke, okay, tulis dapat tak dapat, that's different issue. Kalau you tak mohon, nanti cerita jadi lain. Let's say you nak mohon kereta satu, mungkin kereta ni you nak mohon untuk you nak buat lawat site visit ke tapak program, dan kita boleh cuba mohon lah. Okay, and then yang lain kalau tak ada, you letak kosong. Kena tulis even kosong. Okay. Dan keperluan elektrik tak perlulah. Tapi guys, saya nak bagi tahu UKM ada this facility. Okay, dia ada this facility, and then students actually macam nak guna kemah, nak guna kemah dibenarkan. Percuma. Tak, dia tulis ya Q, tapi selalunya ni. Cuba cek balik tapi nombor yes, ada limit. Dewan tu boleh. Dewan boleh. Dewan dibayar lah sebab Dewan PJ. Okay. Yang Dewan is not GSB You kena mohon melalui HEP. HEP akan bagi kelulusan lah. Sebab kita ada, tapi kemah tu tak boleh dibawa keluar. Maksudnya semua penggunaan ni hanya boleh digunakan, diberikan di dalam universiti sahaja. Let's say nak guna kemah yang di dalam universiti. Tapi orang yang pasang kemah tu tak charge ke? Tak, dia memang dia ada rate, tapi dia tu memang ada allocation academic ni. As of UKM punya ni, student punya ni. No, HEP. You boleh mohon tapi permohonan tu mesti melalui borang HEP. Macam saya bagi tadi dekat HEP ada dekat pengisian borang dekat bahagian apa ni muat turun tadi, you boleh muat turun borang apa borang permohonan. Okey, simpan maklumat. Okey, dan keperluan program complete. Okey, now pergi ke atur cara program. Atur cara program, let's say you tambah 2 lah, tak payah banyak sangat. Okay. Tarikh, again guys, this tarikh ni mesti tally dengan tarikh yang mula-mula you mohon tadi, tarikh dan masa. Kalau tak tally nanti sistem tak boleh nak proceed. Okay, let's say tadi kita mohon 9 hari bulan, masa start pukul 9 pagi kalau tak silap saya tadi. 9 pagi, you boleh tulis tamat pukul 11. Letak terus pukul 2. 9 sampai pukul 10 lah. Ini contoh Okay, and then masa yang sama 9, let's say pukul 10 Selasa pagi. Simpan. I hope it works. Okay, now it changed. Okay, now you dah complete semua stage. Now last stage is perakuan. Okay, contoh ni perakuan, pengesah satu, and then klik. Saya tak submit sebab this one dia punya contoh sahaja. You kena klik ni semua. Let's say you nak tengok your proposal, you boleh preview kertas kerja. Okay. Ini your proposal lah. This one proposal yang generated daripada iStar. That's why saya kata tadi proposal yang daripada iStar
tak sama dengan proposal yang you nak submit dekat your supervisor. Okay, sebab proposal yang you nak submit ke supervisor mungkin nak lebih detail. Mungkin dia nak check problem statement, dia nak tengok kenapa you all kaji. Okay, you all nak run that program. Tapi for this, dia ada standard format and then dia auto generate daripada sistem. Okay, you all boleh buat. Boleh cetak. Okay, and then this stage, once you submit, let's say click this one. Once you submit, peraku dah hantar, and then automatically your penyelia akan dapat notification email. Tapi rasa ada yang sampai ke saya. Kenapa? Sebab dia tak apa, dia salah kod. Kan saya katakan, saya dah bagi tahu dia salah kod, kod mesti F. Okay. Bila you hantar nanti pengesah 1. In this case kita ada pengesah 2 sebab hanya penasihat supervisor saja akan jadi apa? Penasihat. So penasihat akan sahkan. Lepas penasihat sahkan your project, next stage is pengesahan di peringkat faculty. Pengesahan di peringkat fakulti akan disahkan oleh Ketua Jaringan Industri dan Masyarakat. JIAM lah iaitu saya. Itu dia stage. Seterusnya, okey saya akan tunjuklah Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya tunjukkan stage yang lain lah. Untuk di peringkat penyelia. Apa penyelia perlu buat? Mana? Okey, Bifur, ada soalan tak? It's okay. Pakai internet juga tak kan? Guys, ada soalan tak? Okey, boleh ni. Amin, turn on your mic. There's no issue. Any questions before proceed? Saya nak proceed dengan yang you will stage yang you boleh tengok. Tak ada Dr. Roslan, saya Yes. Yes, Doktor. Ada satu soalan, pelajar tanya mestikah hanya di dalam bahasa Melayu sahaja? No. Dia boleh dalam bahasa Inggeris. Tapi kena standardize lah. Once you tulis bahasa Inggeris, kena semua bahasa Inggeris. Except for masa yang nama tajuk tu. Nama tajuk tu dia dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Untuk konten yang lain dibolehkan dalam bahasa Inggeris sebab my student pun tulis dalam bahasa Inggeris. There's no issue. Tak ada masalah atau tidak. Boleh dalam bahasa Inggeris. Okey, Aista hanya perlu diisi oleh seorang sahaja. Kebiasaannya akan diisi oleh setiausaha. Okey, atau ketua pengarah projek. Salah seorang lah boleh isi. Cuma guys, those yang isi Aista ni, you all kena berhati-hati sebab once you isi Aista, you kena complete your project. Bila saya kata you kena complete your project, maksudnya you kena hantar your final report. Kalau you tak hantar your final report, sebab dalam final report nanti ada laporan kewangan. Kena ingat laporan kewangan pun ada dua format. Satu laporan kewangan yang you all kena hantar di peringkat fakulti. Satu lagi laporan kewangan yang you all kena hantar dalam Aista. Let's say you all guna dana daripada sistem. Maksudnya GSB, you minta duit pendahuluan pada GSB. Okay, you kena hantar report tu. Report kewangan tu kalau you tak upload dalam Aista, maksudnya you berhutang dengan UKM. Okay, bila you kata you berhutang UKM, you tak boleh nak grad. Okay, berhati-hati you kena hantar laporan saya akan tunjuk lepas ni contoh laporan akhir yang you all kena buat Ya, proposal yang dihantar Rabu ni boleh both English or Malay. You boleh hantar, it depends on your supervisor lah. Your supervisor nak dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu. Untuk ramai pelajar yang terpilih Kejap. Sekejap tu nanti aku ni. Ya, boleh. Tu ada part ni. Okay guys, now saya nak share. Yang ni screen untuk student Now saya nak share screen untuk penyelia. Okay.
Sebab student ni dia tak ada rekod. So saya tak boleh tunjukkan macam mana report tu. Okay. Dia dah tengok ke? Tak share lagi, sorry. Video tu. Oh, I see. Okay, yang ni screen untuk ni untuk penyelia. Okay. Normally penyelia akan pergi ke pengesahan dan akan cek aktiviti. Contoh aktiviti macam saya kata tadi, once you submit your proposal, the system akan hantar notification kepada penyelia untuk penyelia semak. Okey. Untuk penyelia sahkan Sini tak ada. Okey, contoh yang ni Tapi yang ni untuk my undergrad student Tindakan. Oops. Ubah. Okey, contoh yang ni Siapa yang ni? Online platform. Ada yang dah hantar Siapa yang ni? It's okay lah. Nanti penyelia akan sahkan. Once penyelia sahkan, you all boleh check. Okay, you all boleh check dekat dia akan hantar email. Penasihat 1 dah sahkan, and then seterusnya akan pergi kepada pengesahan fakulti. Again, pengesahan fakulti ini akan disahkan oleh Ketua Jaringan Industri dan Alumni. So saya nak pergi ke dashboard. Saya bagi contoh lah Guys, once you submit, you boleh check you punya permohonan dah sampai stage mana. Dekat mana nak check. Okay. Slow sikit. Sangkut Checknya hang. Slow itu. Tapi 50 orang. Kita tak boleh rentas. Tapi still tak boleh pergi pun. 50 orang jadi kita mati lagi. Sorry guys, internet slow. Tapi yang ni ada projek sendiri. Tapi tak ada sesuatu yang tunggu lagi. Internet slow, loading. Tak ada betul tak? Ya, loading. Bawah atas Kejap internet slow. Okey lah, dia ambil lah juga gerakan ni teruskan. Walaupun tak semua tujuan saya nampak. Agak 12 kan? Agak 12 saja. Okay, sebelum tu saya punya advice lah untuk this time, kalau boleh dalam proposal pastikan program tu bukan bersifat yang memerlukan crowd yang ramai, sebab nanti dia akan return balik your proposal. Dia kata tidak mengikuti SOP atau subject to keselamatan ke apa, sebab benda ni berlaku last semester. Banyak yang proposal dia return back, maksudnya you kena ubah balik. Okay, maksud you kena fikirlah macam mana you nak buat tu. Maksudnya bincang dengan supervisor nanti, bincang dengan supervisor apa boleh tak kita turn program ni daripada physical to online. Okay, tapi jangan risau, walaupun dalam proposal you kata you nak turn dalam you nak conduct your program secara visual, tak ada masalah kalau visual, tak ada masalah kalau you bila dah sampai ke program you tukar kepada physical. Boleh, you boleh isi borang untuk amend your project. There's no issue. Okay, sebab ada borang untuk pindah program. Okay, kalau nak tengok you dah sampai stage mana misalnya,
Contoh you boleh klik timeline. Di timeline akan bagi tahu lah. Contoh pelajar dah mohon, pengesah 1 tak tahu sabar, tak pasti lagi Amin belum buat pengesahan. Kalau student akan ada lah stage ni jaringan ketua jaringan industri, lepas tu saya makan HCP, lepas tu baru pengesahan aktiviti oleh pegawai HCP, lepas tu kelulusan pengarah. Bila dapat kelulusan pengarah nanti, benda tu masih tak komplit. Program tak tamat lagi sehingga you all hantar laporan aktiviti. Okey. Laporan aktiviti nantilah saya akan tunjuk contoh laporan aktiviti sehingga dia tulis tamat dan tak ada masalah. Macam saya rasa kerisauan saya lebih kepada bendahari dan those yang apply this yang gunakan this Aista lah. Sebab nama you all ada. Maksudnya kalau you all tak komplitkan, maksudnya you all berhutang dengan UKM. Sebab duit telah diberi. Sebab mengikut konsepnya bila you minta pendahuluan, UKM dah bagi GSB dah bagi duit pendahuluan tu let's say 5,000. And then GSB nak dapatkan pembuktian bahawa you all dah guna duit 5,000 tu, dan pembuktian tu dalam bentuk receipt apa semua yang dilampirkan dalam laporan kewangan. So kalau you all tak hantar laporan kewangan, maksudnya UKM dan UKM GSB tak dapat detect ke mana duit itu dibelanjakan, dan we assume you berhutang dengan UKM. Okay, itu dia punya kesan Okay. Okay, let's say laporan aktiviti Ini contoh laporan aktiviti kalau saya nak sahkan. Okay, ini contoh Ni laporan yang saya tak sah di laporan ni. Di laporan aktiviti, kertas kerja dia you upload laporan aktiviti, you upload semula, and then ni contoh gambar you upload, and then borang ulasan penasihat. Dekat mana nak dapat borang ulasan penasihat, saya akan bagi tahu lepas ni lah dokumen bank kewangan, ini you punya laporan kewangan and then nanti bila you dah hantar semua, macam mana nak sebelum tu macam mana nak isi borang laporan aktiviti ni, dia sama je macam you all nak apply untuk kelulusan program. You isi dalam sistem sahaja. Okay. And then berbalik kepada tadi dekat mana nak tengok nak dapatkan borang ulasan penasihat. Borang ulasan penasihat you boleh dapat dekat surat kelulusan program. Surat kelulusan program dekat page terakhir ada dilampirkan borang ulasan penasihat, dan borang ulasan penasihat ini perlu dilampirkan dalam laporan kewangan anda semualah ada di sini So this one. Contoh ulasan penasihat. Sekejap Allah sebelum Macam mana Prof? Ya, dia muncul tadi itu semua clear. Okey, contoh ini surat kelulusan macam saya kata tadi, kat mana nak tengok ulasan penasihat. Nanti once your project approved by HCP, dia akan emailkan surat kelulusan ni. And then dalam surat kelulusan nanti di akhir page nanti akan ada ulasan penasihat. Yang ni yang your supervisor yang kena isi lah. You hantar ke your supervisor akan isi. And then nanti you kena attach ulasan penasihat ni dalam laporan akhir. Okay. Itu sahaja untuk Aista. Ada sebarang soalan? I think we need to follow SOP from MKN dan NKKM. Sebab saya percaya UKM juga dia gunakan SOP yang sama. Kan? Untuk pengajuan program. Okay, untuk submission proposal ni you kena discuss dengan your supervisor and then discuss dengan Cik Aizat. Okay, tak ada masalah. You kalau lambat you apply dalam Aista, maksudnya lambat you dapat kelulusan daripada HCP. Bila lambat you dapat kelulusan dari HCP, maksudnya lambatlah you dah dapat kebenaran untuk mengutip dana. Okay, that's dia punya proses lah, sebab dia punya proses bukan sehari dua.
Sebab once you dapat kelulusan, baru you boleh buat surat permohonan untuk kebenaran mengutip dana dan surat permohonan untuk pengecualian cukai. Sebab masa isi borang punca cukai itu mesti dilampirkan bersama surat kelulusan program. Okey, maksudnya tak ada kelulusan program, maksudnya tak adalah. Tak bolehlah you nak mohon untuk kebenaran mengutip dana. Ini Zat ni. Ini bila Presiden kita nak pergi sebagai Jumat dan grup dalam tempatnya expansion untuk hantar kalau Jumat. Soalan dia, nyata soalan dia. Ya, masalah. What's the maximum participant and visitors? This one kena ikut untuk program. Ikut MKN. Ikut MKN ni SOP. That one ikut MKN nya SOP lah ni. And then untuk Nazia, can we conduct the program ensuring the SOP in place? This one kena dapat approval juga daripada ni. Saya pun tak pasti sebab bila kata contoh kita kena tengok from time to time lah macam mana pelaksanaan SOP tu. Kan again macam saya kata, kerisauan saya takut nanti di peringkat kelulusan nanti tak lulus. Sebab dia orang tak tahu, sebab dalam proposal dia tak cerita pun macam mana SOP tu. You just mohon, dia tengok macam based on previous punya permohonan, dia reject sebab kita buat physical program. Okay, as I said, at this stage, you boleh buat untuk virtual punya program. Let's say keadaan dah reda, and then you boleh ubah your tentative program. Sebab you boleh download dia borang untuk meminda program. Benda tu bukan satu kesalahan untuk you pindah program, sebab you kena tengok keadaan semasa lah. Okay. Boleh guru kami minta, okay, this one. Kalau macam for example dia nak buat kat UKMJSB, yep. Kita subject tu kita punya subject to tengok social distancing dia semua muat. Yep. Betul. Tapi again dekat HCP tu nanti dia kan takut dia tak luluskan. Tapi guys, okay, kalau you let's say your program bulan 1, kalau you nak cuba juga untuk buat physical meeting dan you put in detail pasal you punya SOP dalam proposal, kita boleh buat, tak ada masalah. Kita tengok nanti kalau dapat kelulusan then okay lah. Kalau tak dapat kelulusan nanti kita amend balik proposal. Itu tak ada, saya rasa itu bukan satu masalah pun. Sebab you all saya rasa semua dah bergerak awal. Bila saya kata dah bergerak awal, then ada masa untuk kalau kita nak amend ke apa semua kan. If our project is rejected, how should we proceed? Rejected by who? Kalau by HCP, dia reject, dia bukan maksud you tak boleh organize. Dia akan tulis nanti, bila dia kata dia reject kelulusan, dia akan tulis nanti, dia akan komen. By komen, maksudnya mungkin dia tulis tak mengikut SOP atau tidak mengikut keperluan seperti yang dinyatakan dalam MKN. Contohnya, nanti you amend lah projek tu. Maksudnya, you jangan terlalu rigid. Bila dia kata macam tu, you assume that you tak boleh conduct the program. No. Sebab based on our experience last semester, banyak student dia ubah dia punya program. Daripada physical kepada virtual lah. Boleh buat. That one you kena discuss dengan your Nabil, that one you kena discuss dengan your your supervisor. Okay? Ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya pass kalau tahu ada apa ni? Zin? Ya, betul. Do we submit the proposal to Encik Aizat first before proceed with Fasta? Yes. That one ke no. You kena submit ke your your penyelia, your supervisor. Encik Aizat only operational sahaja. Ya. Hantar ke penyelia. Kalau penyelia you agree untuk supervise you, then okay lah. Kan? Masuk Aizat. Bawa masuk Aizat. Saya takut nanti you dah masuk ke Aizat tapi your penyelia you tak happy dengan your proposal kan. It's not about content of proposal. Your project tu dia tak happy dengan the project. Dia susah kan nanti. You have to discuss with your supervisor first, your potential supervisor. Okay, again macam Cik Aizat kata tadi, those yang tak ada supervisor boleh deal dengan Cik Aizat lah. Dia ada template. Ada template dah? Tak ada, there's no standard template untuk proposal lah. Okay. This Wednesday. Submit. Tapi katanya tu, masuk tadi tu, kena sambil ke saya tu, maksudnya dia kena dapat perakuan daripada penyelia tu. Okey, untuk soalan Cik Zain untuk proposal yang perlu disubmit
hari Rabu depan perlu mendapatkan perakuan daripada penyelia terlebih dahulu baru submit kepada saya. Okey, tadi saya nampak tadi ada satu soalan untuk minta extend sehingga Jumaat. Okey, kita benarkan sehingga Jumaat depan ya. Cumanya sekiranya tak ada projek lagi, boleh konsult dengan saya. Saya akan membantu sebab kita juga ada projek yang nak ditawarkan. Ada satu projek yang nak ditawarkan kepada mana-mana kumpulan yang masih belum ada projek. Kita ada satu ya, boleh berhubung dengan saya. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar? Okey, saya pass back to Apilah ke ni. Okey, ke Encik Aizat. Okey, terima kasih guys. Okey, terima kasih Dr. Rosman. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita mengakhiri kita punya taklimat? Dr. Rosman, Dr. Wan dengan Dr. Hafidah ada soalan. Dr. Wan ada dalam. Okey, kepada Dr. Wan Hirwani, Dr. Ida, ada apa-apa nak tambah? Dipersilakan Dr. Wan dan Dr. Ida. Okey. Pada yang ada pelajar-pelajar asyik tanya template kan. Actually tak ada template yang spesifik lah untuk hari Rabu dan hari Jumaat tu kan. Just like awak kena consult dengan supervisor kan. What kind of project that you want to do kan. Okey. Awak kena consult dengan supervisor lah kan. Dengan awak mesti dah contact supervisor, jadi supervisor ada template ke kan. Jadi tak ada specific template lah for that kan. Kita proposal kan. Ya. Okey, Dr. Ida, ada nak tambah Dr. Ida? So far tak ada. Saya cuma minta kalau boleh pihak kedekanan untuk berikan garis panduan tu supaya mudah dirujuk kembali oleh pelajar. Sebab saya pasti lepas ni akan ada soalan. Boleh Doktor. Alright, terima kasih. Ya, sama Doktor. Okey, saya buka soalan lagi kepada pelajar. Sekiranya ada soalan yang ingin ditanya sebelum kita menamatkan kita punya taklimat untuk pagi ni. Okey, sekiranya tak ada soalan, saya rasa kita boleh tamatkan kita punya taklimat untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rashidah, Dr. Rosli, juga Dr. Wan dan juga Dr. Ida dan juga semua pelajar yang sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat ini. Diharapkan taklimat yang disampaikan oleh pihak UKM JSMI dapat membantu pelajar lah. Dan untuk makluman juga taklimat ini dirakam dan kami akan upload di website UKM JSB dan juga di Facebook UKM JSB. Okey ya. Dan sebarang persoalan, sekiranya ada soalan kemudian yang terlintas untuk bertanya, boleh tanya kepada saya. Tapi kalau boleh, mohon soalan-soalan berkenaan dikumpulkan oleh ketua dan juga situasi kumpulan, yang mana insyaAllah once saya dapat respon daripada maklumat yang saya perlukan daripada setiap kumpulan, saya akan wujudkan satu grup WhatsApp yang mana untuk memudahkan pihak UKM JSB dan juga ketua dan situasi kumpulan untuk berbincang ya. Okey, kalau boleh emailkan saya dahulu nombor telefon ketua dan juga situasi, dan nyatakan juga nama kumpulan untuk saya mengenal pasti. Biasanya saya akan save nama pelajar tu, nama kumpulan untuk mudah saya tahu pelajar itu adalah dari kumpulan yang mana. Okey, sekiranya tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon semua untuk patuhi SOP yang ditetapkan dan sama-samalah kita jaga kita. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, bye semua. Ini saya tutup ni live.